Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. S- Selamat pagi semua. Hari ini saya awal sikit. 7.41. 7.41. So selamat pagi. Okey. Jadi hari ni dia punya video pagi ni saya ambil purata average kepada video yang pernah saya buat. Saya cuba ringkaskan supaya semua orang dapat buat data dan susun dengan cara yang teratur. Dalam video saya kebanyakannya seperti saya merapu ya. Tapi sebenarnya di situ saya ada banyak sembunyikan dia punya data-data sebab bagi orang yang sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu, dia akan cuba mengaturkan setiap apa yang diterangkan sebab apa yang kita share ni sebenarnya adalah secara percuma. Tapi bila dia percuma, orang tak kisah. Tapi kalau anda tengok yang dibayarkan nilai yang tinggi, walaupun benda tu sebenarnya lebih kurang sama, tetapi sebab dia kita buat payment, kita ada bayaran, maka kita stay kat situ. Jadi sebab tu saya selalu tengok saya punya ada orang yang tengok video saya dan saya tengok apa dia punya respon. Dia punya respon. So, sebenarnya data-data tu saya lakukan, saya belajar dan saya buat sikit-sikit seorang-seorang. Walaupun dulu tanpa mentor, tapi saya belajar cari mentor. Walaupun mentor saya tu pun tak mahu ajar saya, tapi saya banyak curi dia punya knowledge. Dia bukan dia kedekut. Mentor-mentor saya ni, dia bukan kedekut, tapi dia tak ada masa nak mengajar saya. Kan? Dan saya pun banyak songel kan. Bukan pelajar yang baik untuk dia buat. Tapi saya suka tengok bagaimana apa dan apa yang dia lakukan. Jadi saya banyak copyright. Terutama bila dia tengah berceramah. Dia kadang-kadang dia tengah tegur saya. Dia tengah marah saya. Jadi benda-benda tu saya sebenarnya buat dia marah. Kadang-kadang saya nak tengok apa dia punya respon. Apa sebab. Kadang-kadang susah nak dapat mentor ni pun bukan senang. Kita nak dapat sifu ni pun susah. Macam kita tengok yang hebat-hebat kadang-kadang. Bukan dia kedekut. Bukan apa. Tapi dia tak ada masa. Sebab apa? Dia lebih fokus kepada apa yang dia buat. Jadi macam mana kita nak tahu dia punya idea, dia punya cara dan sebagainya tu. Jadi saya selalu buat masalah. Bila buat masalah dia selalu jumpa lemah. Tapi nasib kita kurang baik, kadang-kadang dia nak sepak kita keluar. Itu masalahnya. Hanafi, good morning, assalamualaikum. Jadi saya cuba sebenarnya buat kelas secara percuma dulu dengan niat satu saja. Sayang waktu yang kita dapat, masa yang kita dapat, posisi yang kita dapat, banyaknya kita lalai dan kita abaikan, sedangkan waktu itulah sangat penting. Sebenarnya dia tak begitu susah untuk sukses dibandingkan dengan dulu, dengan keadaan sekarang. Jadi saya buat kelas percuma. Waalaikumsalam Nas. Waalaikumsalam. Jadi hari ni untuk anda yang tengok video saya ambil purata keseluruhan. Maksudnya saya akan pergi kepada next video yang lebih tinggi. Peringkat yang lebih tinggi sampai ke kita boleh jadi kita boleh buat jadi train the trainer. Maksudnya kita kena jadi train the trainer tu, kita kena jadi, kalau anda yang melibat bisnes yang melibatkan speaker, kita ada cara teknik untuk kita bagi speech dan bercakap, maksudnya hilangkan rasa takut untuk kita speech dan sebagainya tu. Sebenarnya kita semua ada kelebihan. Jadi kita ada teknik dia. Teknik presentation dia. Nanti kalau next selepas saya buat purata dalam video ini, kita pergi kepada next step. Next step tu maksudnya untuk menolak kita, insya-Allah anda tengok menjadikan posisi di mana anda buat ada ruang dan peluang untuk duduk dalam free time, free money. Semua orang tak akan bermula dengan free time, free money. Ada orang anda temui, dia mungkin tak berjaya untuk mencapai sesuatu. Contoh, dia dapat bahagian financial dia berjaya dari segi target untuk mencapai financial, dia sukses, tapi dia kalah dekat dia punya time, dia punya masa dia. Di situ dia akan baru sedar. Bila dia tengah income tengah banyak tapi masa tak ada, masa tu dia rasa tak bahagia juga. Dia rasa stres sebab masa dia dengan keluarga, masa dia dengan ibu bapa dia, dengan anak-anak. Dia tengok sampai tak ada ruang nak jumpa kawan-kawan. Tapi sebab kita dah di force, kita yang lakukan sistem itu, maka kita terpaksa lalui, kita tak boleh break dia. Kalau kita break, berarti kita gagal. Apa yang kita rancang tu gagal. Jadi banyak daripada kita punya orang-orang yang sukses, biasanya mereka menyewa orang lain untuk buat dia punya bisnes tu naik. Menjaga masa. Tapi bila dia nak buat
dia nak ambil orang lain manage dia punya sistem yang dia dah ambil masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan orang tu baru knowledge tak begitu kuat. Anda tengok dia akan bagi impak kepada pengusaha kita selama ni. Jadi dia akan ada orang, dia hanya bila kita sewa orang ataupun kita ambil orang untuk buat lakukan apa yang kita fikirkan bertahun-tahun, kita amalkan bertahun-tahun. Tapi ambil orang tu bagi, kita nak rehat, kita bagi, tapi nampaknya dia seperti menghancurkan apa yang kita buat. Ini jadi satu masalah. So, sebab tu kita kena naik step by step. Sebab kalau minimal lah, saya tengok daripada sipu-sipu yang memang hebat di Malaysia ni pun, di Indonesia saya tengok master-master tu, dia bagi limit kita untuk kita mencapai satu tahap. Saya bercakap tentang financial dulu. 3 tahun. Dalam zaman sekarang ni, insyaAllah 3 tahun tu minimal, dulu 5 tahun. Untuk kita dapat first 1 million untuk peringkat daripada mula kita belajar, daripada mula kita merangkak bewak kalau orang panggil kan. Kita nak naik sukses tu, kita ambil masa 5 tahun. Tapi dalam keadaan sekarang, kita boleh pergi ke 3 tahun. Maksudnya kita dah minimalkan dengan situasi keadaan seperti sekarang. Maksudnya kita boleh mencapai sesuatu tu 3 tahun. Kita rasa dah cukup. Sekurang-kurangnya kita merasa pegang first 1 million. Itu maksud saya tadi. Pertama kali 1 juta yang kita pegang, paling lama 3 tahun dalam situasi sekarang. Jadi benda ni, kita bukan boleh cuba-cuba. Bukan boleh kita main-main. Macam anda dengar video-video banyak motivator tu, kita perlu tulis, catat. Kalau anda tengok macam mana banyak orang, anda tengok zaman sekarang ni mudah untuk dapatkan sifu-sifu secara online. Kita bukan nak belajar semua, tapi kita nak susun apa yang dia bagi tahu. Itu yang saya seronok sekarang ni bila ada sistem online. Saya habiskan banyak masa untuk study. Ada orang yang dia punya ceramah tu tentang kegagalan dia. Di situ pun saya suka dengar. Supaya saya tak perlu melakukan lagi dah. Orang lain dah lakukan, jadi saya perlu jimat masa saya untuk kita tak perlu melakukan hal-hal itu. Jadi benda itu pun saya suka tengok orang yang buat satu bisnes, dan tengok dia punya idea macam mana dia lingkup, macam mana jahanam, macam mana dia buat tak jadi. Dan bagaimana pula orang yang buat tak jadi-jadi. Dan ada satu golongan lagi buat perlahan dia akan naik dan dia jadi. Ada orang tekan meter terus naik, jadi macam nasib pula. Jadi di situ kita akan dapat sinkronis, kita susun dia secara teratur. Jadi life target kita ni apa? Bisnes apa yang kita berminat? Bidang apa yang kita nak buat? Itu yang paling penting. Jadi kita nak buat sesuatu mengikut target yang betul, mestilah kita tahu adakah benda tu yang saya minat, adakah benda tu yang kita tak berminat. Ada benda tu apa betul tak untuk mencapai sesuatu kita perlu berminat di tempat itu baru kita boleh capai, ataupun kita terpaksa lakukannya, dan apa pun benda itu dia bergantung kepada diri sendiri. Sebab itu benda ni penting. Kenapa banyak orang buang masa takut? Dia takut nak berhenti kerja, dia takut dia buat bisnes, tapi anda tengok bertahun-tahun macam tu kehidupan dia. Periuk belanga dia masak pun periuk tu dah 15 tahun dah tak bertukar-tukar. Kan? Tempat duduk dia pun naik hancur, tak bertambah-tambah lagi. Anda pernah tengok dia buat restoran, kursi dia, meja dah kepuk kedam dah. Periuk belanga dia pun dia 15 tahun tak tukar-tukar. Dan dia punya income pun duduk macam tu lah. Masa dia pun habis macam tu lah. Tapi umur dia makin duduk macam tu. Hidup dia makin mengarut. Jadi golongan-golongan ni kenapa? Jadi kita tak perlu nak melalui benda tu. Kita cukup tengok dalam video-video yang apa yang diajar oleh sifu-sifu. Dia sangat mudah sebenarnya. Saya dah bagi tahu. Dengan izin Allah, kalau kita lakukan sesuatu, kita perlu ambil untuk belajar peringkat sederhana lah, bukan peringkat tertinggi. Peringkat sederhana ni untuk kita layakkan sekurang-kurang lah. Kita capai sekurang-kurangnya 3 tahun tu, kita mesti adalah collection kita sekurang-kurangnya 1 juta sekarang. 3 tahun. Zaman sekarang lah. Kalau dulu kita merangkak sikit-sikit, kita save, kita duit, kita upgrade. Dan di situ nak belajar, kita tak ada handphone, tak tahu video, kena beli buku, kena masuk kursus. Nak faham satu kursus tu, kita nak faham satu kursus dia boleh bagi berapa perkara penting dan berapa yang kita boleh amalkan. Kita kadang 3 jam, kadang sehari, kadang 2 hari 1 malam untuk kita learn. Tapi akhirnya kita lupa, lepas tu kita balik pada asal. Sekarang mudah, tapi sayang. Banyak waktu sekarang kita tengok kawan-kawan kita lebih membuat hal-hal yang tidak ada kepentingan dengan kita. Handphone dia habis kepada hal-hal. Di sinilah saya nak bagi tahu. Punca-punca secara tersusun sikit hari ini, saya ambil purata
Video saya daripada mula saya buat hari tu, berapa banyak dah video tu. Dan saya tak kisah berapa orang tengok, berapa orang tak tengok, berapa orang tengok scrap, buang dan sebagainya. Adakah orang tu. Jadi sebenarnya semua data-data tu anda sangat penting. Sebab saya bukan, benda tu saya dah kata, saya bukan master, saya bukan sifu untuk anda. Saya hanya ambil kebanyakan orang yang sukses itu berfikir dan mereka telah membuktikan. Dan saya hanya perlu susun ya benda tu. Dan saya lakukan benda itu. Alhamdulillah. Kalau anda tengok. Memang saya belajar perlahan-lahan. Tapi walaupun tak banyak macam dia orang. Tetapi the best sekali yang saya capai sepanjang karier saya adalah bebas masa, bebas wang. Walaupun mungkin bebas wang taklah saya bebas macam orang lain. Tapi sekurang-kurangnya saya bebas masa saya. Bebas masa saya dan saya tidaklah dekat finansial tu dia masih okey. Jadi sekarang ni apa lagi yang perlu diupgrade? Bila dapat sistem seperti ini, sekarang bila kita duduk di zaman moden sekarang ni, bila tengok, saya rasa tak tidur malam kan. Walaupun kita, jadi di sini saya ambil ruang dan peluang untuk cerita hal-hal yang saya lalui dulu, apa orang lain lalui, saya kumpul-kumpulkan, bagi tahu dekat kita, anak-anak kita, supaya mereka jangan lakukan. Walaupun saya dah berumur, tapi saya buat ni percuma kerana Allah, supaya kita mampu melakukannya benda ni. Memang kita boleh buat. Memang dalam situasi sekarang, cuma perlu tahu jalan saja dan masa untuk kita capai menjadi title jutawan ni. Kita perlu, kalau kita fokus betul-betul dengan izin Allah, insya-Allah 3 tahun kita dah boleh capai dah. Itu paling lambat. Paling lambat. Jadi terseksa kita 3 tahun. Lepas tu nanti kita akan belajar. Sebenarnya betul tak bila kita dapat target tertentu tu, dia tenang jiwa kita ni, tenang tak? Di situ kita akan dapat satu decision lagi, iaitu masa. Jadi dari situ kita mula kurangkan kita punya masa, tapi kita naikkan limit kita punya income. Jadi cara teraturnya macam mana? Alah cikgu, kami dah tahulah apa benda tu semua. Itulah yang saya alami dulu. Bila saya pergi ke Indonesia, saya dengar video di sana, bila satu trainer tu bagi saya 2 hari 1 malam masuk kursus masa tu, dan saya dengar, saya rasa buang duit aku je lah. Apa yang dia cerita semua aku dah tahu. Cuma di situ kesalahan saya apa dah? Bezanya aku dah tahu, aku faham dan aku melakukannya. Berbeza. Bila disebut memanglah kita faham bahasa, saya guna bahasa Malaysia, mereka pun lebih kurang bahasa kita juga. Poin dia cakap saya pun tahu. Kan? Contoh, kalau saya bagi tahu macam kita duk baca apa? Al-Fatihah kita bacakan. Semua orang tahu baca. Tapi kita tak tahu translate. Kita tahu translate, kita tak tahu apa maksud. Kalau tengok dalam kita punya sifu master kita yang paling hebat, siapa dia? Siapa yang boleh bagi kejayaan dalam kita? Tanya di mana-mana kalau orang Islam punya trainer, motivator, dia semuanya adalah dengan izin Allah. Jadi sebenarnya dia punya word, kalau dengar, saya dengarlah, pernah dengar Dr. Azizan, beberapa orang ramai lagi depa cakap apa dia? Dalam Quran tu ada surah yang pertama dah sebut dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan. Words tu saya pun dengar masa motivator saya dulu di Indonesia dulu. Kepadanya aku menyembah, padanya lah aku mohon pertolongan. Kita baca hari-hari pun. Kepadanya lah aku menyembah dan kepadanya lah aku mohon pertolongan. Words yang pertama sekali. Kepadanya lah aku mohon pertolongan. Sebab tu kita menggunakan perkataan insya-Allah. Insya-Allah di belakang tu dengan izinnya. Dia very powerful benda tu sebab kita, tapi kalau tanya saya, alah aku pun pernah dengar kan. Tapi bila kita buat tu, kita lain, kita cakap lain, kita faham lain. Tapi kalau kita kita clue betul-betul, ini satu kunci yang paling dahsyat sekali. Paling hebat sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau menyembah, pada engkau lah aku mohon pertolongan. Siapa lagi kita nak minta kan? Jadi kalau kita nak minta tolong kat dia, tapi macam mana kita nak lakukan dia? Kalau kita nak minta tolong dia, kita pun mesti ada sikap menolong orang lain juga. Salah satu sebagai sumber dia. Tapi kalau kita kedekut, Tuhan pun kedekut dengan kita. Kalau kita nak tolong ilmu, takut ada duit, kita minta Tuhan bagi rezeki kat kita. Rezeki Tuhan bagi lama dah kat kita. Nafas kita, kaki kita, tengok berapa nilai harta yang Tuhan bagi kat kita. Kita pernah kira tak? Mata kita kalau rosak, pergi kat hospital, 1 biji ni berapa harga? 1 biji tu berapa harga? Tapi kita abaikan. Ni, cuba pergi repair dekat ni. Mata ni terbiak begitu, tak terus-terus pergi repair dekat hospital. Berapa harga dia? Atas biji mata 2 biji ni saja,
ratus ribu tau. Belum masuk lubang hidung, belum masuk mulut gigi. Sebatang gigi berapa? Pergi repair tengok gigi. Yang terbaru yang buat macam original. Yang Tuhan buat. Walaupun manusia tak boleh buat, tengok berapa dia cas. Kalau kita kata bersyukur, kita patut bersyukur lama dah. Kita tak apa-apa, kita patut dapat dah. Tetapi sekarang ni kalau kita nak financial, kita nak perlu, kita minta direct. Minta direct. Ya Allah, Tuhan aku, tolong aku. Aku ingin merasakan, aku nak mencapai 1 juta yang pertama dalam hidupku. Elakkan aku daripada menjadi sombong, riak dan takbur. Jangan jadi orang aku, hal-hal yang buruk. Tolong aku, ya Allah. Hari-hari doakan benda tu. Lepas tu, bila kita tahu, minta. Jadi ustaz pula aku pagi ni. Jadi, kita mula bantu orang lain. Bila anda tengok, ini kita dah, kalau ada orang menipu kita sikit, kita menipu, orang menipu kita, kita mula bersumpah dekat dia. Celaka kau nanti, aku jumpa aku nanti di alam kubur nanti kan. Dia ingat senang, alam kubur kita pun tak pernah jumpa di akhirat lagi. Nanti kita jumpa. Jumpa. Macam kita tak buat salah. Orang tipu kita baru sekali, orang tipu kita baru 2 kali. Kita tipu Tuhan berapa kali sehari? Kita tipu Tuhan berapa kali sehari? Berlambat-lambat kita duk tipu. Kalau Tuhan berkedekut macam kita, mampus masuk neraka dah kita semua. Kan? Tapi sebab apa? Bila ihdinas siratal mustaqim tu, kita suruh dia tunjuk jalan dulu. Macam mana? Nak jadi ustaz pula aku ni, aku baca tak betul tak tidak tu. Kan? Panjang pula cerita. Jadi benda ni bukan, saya berkait dengan tentang bisnes, bukan nak jadi ustaz lah apa kan. Jadi dari situ, tujuan dia apa saya buat bagi tahu kepada anda. Aura dalam diri kita tu, bila kita buat tu, kita tak ada sikap lemah diri. Sebab apa? Kita tak ada sikap takut, sikap serik, sikap tewas dalam diri. Kita tak pernah heran kalau kegagalan, kalau Tuhan dah titik aku hari tu, gagalnya aku hari tu, Tuhan dah janji, Tuhan yang tetapkan aku nak marah kat siapa? Ada orang celaka sungguhlah, aku berniaga hari tak jadi. Sebenarnya kita marah kat siapa? Kita marah kat siapa? Mungkin ada sebab Tuhan buat kat gitu, dia uji kita. Jadi kita harus bersyukur je. Kita akan terus buat. Itu saya nak ajar ni secara purata. Apa yang perlu kita buat. Sebelum tu persediaan. Persediaan asal. Terpaksa lah ceramah sikit. Jadi ustaz. Bukan ustaz. Ingatlah saya bukan ustaz baca Fatihah. Tu saya apa kena duk belajar bagi betul tak betul lagi. Ini cerita. Tu kan cerita. Depan-depan saya ni master banyak kan. Jadi dia punya data tu bila kita nak buat sesuatu. Okey, sebelum saya nak tunjuk step dia macam mana, mengapa aku selalu lemah, selalu semangat aku jatuh. Selalu kan bila kita berusaha, kita kalah, akhirnya kita tewas, kita rasa kita tewas, kita stop. Sebenarnya satu kunci yang saya beritahu. Kalau Tuhan dah tetapkan, kita nak marah ke siapa? Samalah kalau kawan kita meninggal, dia dah memang kita dah faham. Tarikh dia memang ditetapkan hari itu. Sebab tu kita sabar. Dia minta kita sabar. Kan? Sabar. Kita tak boleh maki. Kenapa dia mati? Celaka sungguh dia mati hari ini kan. Ya Allah, itu kita marah kat siapa? Kita tahu pun nyawa siapa pegang. Sama lah bisnes. Even kita sukses, tak sukses, semua yang kita buat, tak apa salah kita. Kadang-kadang sebenarnya, sebab tu saya kata, tidak ada orang yang gagal selagi dia berusaha. Orang yang gagal ni apabila dia stop. Selagi kita berusaha, tidak akan gagal. Bila dia stop, dia gagal. Jadi sebab apa? Selagi dia berusaha, dia reda pula apa yang berlaku dekat dia. Even kita jatuh, even kita rugi, itu mesti ada sesuatu yang message yang perlu kita dapat. Dan apabila kita tekan meter dia nanti, dia akan menjadi kita lebih bijak. Sebab banyak daripada kita merasakan kita nak buat sekali itu terus sukses. Kita nak buat sekali itu terus berjaya. Sebenarnya ilmu tertinggi. Anda tahu tak? Ilmu orang berjaya ke ilmu orang gagal? Ilmu yang tertinggi, yang mudah kena ingat adalah ilmu orang yang gagal. Dan anda harus belajar mengulanginya. Buat lagi. Bukan buat benda sama, upgrade, gagal lagi. Kita dah tahu dah. Jadi banyak ilmu ni yang paling ditakuti. Sebenarnya ilmu ini anda buat tak jadi tu, anda buat jadi, itulah satu knowledge, satu message yang perlu anda pelajari. Cakap anda macamlah saya ni okey sangat, saya pun jahanam juga, kena banyak agak. Jadi anda dengar ceramah saya ni, abaikan sajalah kalau saya duk mengarut. Okey. Jadi yang pertama saya nak bagi tahu kepada anda, bila kita gagal, kita learn from that. Sebab bila semasa saya belajar di universiti dulu, anda tahu tak, ada paper yang perlu saya repeat berkali-kali untuk dapatkan kelulusan dia kan, subjek yang wajib kan. Tapi sampai hari ni, subjek itulah yang saya ingat sampai hari ni. Subjek yang saya lulus sekali ambil terus lulus, lupa habis dah.
Tapi ada 2-3 subjek yang saya fail dan saya repeat berkali-kali. Malah ada satu paper tu saya tu ambil 4 tahun 4 kali. 4 kali dengan ulangan yang sama, dan subjek tu lah sampai hari ni saya boleh muka suratnya berapa pun saya tahu. Topiknya apa nama pun tahu. Nampak tak? Orang yang benda yang kita ingat tu adalah benda yang kita gagal itu. Tapi kita takut. Kita tak nak gagal. Kita nak buat sekali jadi. Itu persepsi nombor satu yang kita selalu salah. Yang penting masa. Anda ingat tu. Bukan saya cakap untuk kita sukses. Kita nak capai itu. Kita nak kena buat sekali je. Tak. Anda kena ingat. Target kita adalah masa. Walaupun dia gagal berkali-kali, kita gagal. Tapi cukup waktu yang kita tetapkan dengan izin Allah, insya-Allah kita capai. Kata anda nak dapat kita first 1 million, dia akan capai. Jadi bukan masalah kita jatuh tadi. Yang penting kalau anda dengar tu, yang penting masa itu. Yang kita nak capai, biarlah kita tunggal langgang 3 tahun, memanglah kita tahu benda yang kita nak dapat, peringkat permulaan, mana ada hari ni buat hari ni. Yang anehnya anda tengok, ada orang masuk dalam kursus training, dia faham pun dalam bisnes ni boleh mencapai jutaan. Tetapi 3 bulan buat, dia berhentilah. Dia hanya bayangkan 3 bulan buat nak kaya. 3 bulan stop. Anda boleh buat. Lepas tu dia next, dia tengok apa benda hak mudah. Next. Jadi anda tengok orang tu macam tu lah bertahun-tahun dia tak boleh dapat. Jadi benda ni sebenarnya kita pun faham. Kalau pakai otak bodoh kita ni pun, takkanlah aku 3 bulan buat aku nak berjaya dah. Bila gagal tu kita punya mengumpat, ya Allah, macam kita dah buat 30 tahun. Kita baru buat 3 tahun dan kita nak mencapai 1 juta. By matematik kita kerja dekat kilang ke, kita belajar di sekolah pun 3 tahun, baru darjah 3. Kita sekolah berapa tahun? Kalau sekarang tadika 2 tahun, sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun. Cuba kira berapa puluh tahun. 10 sen pun kita tak dapat lagi. Ada tak kita buat sekolah tu, kita pergi ke sekolah tu tadika 2 tahun, campur dengan sekolah rendah 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, campur sekolah menengah lagi 13 tahun. Belum masuk U lagi, 13 kalau masuk U, matrik 4 tahun campur 2, 6. Cuba kira jumlah. Semasa proses itu, ada tak masuk kita punya keuntungan 1 sen? 1 sen pun tak masuk. Keuntungan sebarang berbelah-belah tahun pun kita stay. Hanya dengan satu keputusan, dengan satu harapan, satu hari bila aku dah graduate ada degree, aku mula kerja. Ada mula berapa tahun tadi saya ulang balik. Tadika 2 tahun, sekolah rendah 6 tahun, 8 tahun, campur dengan 5 tahun berarti 13 tahun, campur 4 tahun di 13 campur 17, matrik 2 tahun. 19 tahun. Dan kita berusaha begitu lama tanpa kita dapat satu keputusan, kita boleh sabar. Kenapa? 19 tahun belum jadi jutawan pun, baru nak start kerja gaji 2,000. Dan kita happy. Setahun gaji kita naik RM100. Oh, kita seronok. Bila saya cerita nak kaya 3 tahun, 3 bulan dah lari. 3 bulan dah cabut lari dan mengatakan itu susah. Saya tanya dulu bila saya bercakap, bila orang kata, saya married, saya gila. Sekarang kalau anda faham betul siapa yang gila sebenarnya. Siapa yang saya cerita kepada anda 3 tahun boleh 3 tahun boleh jadi jutawan. Lama, try 3 bulan tak boleh, bohonglah cikgu. Sekarang kalau dia bercakap je siapa yang gila. Kita di sekolah hampir 20 tahun kita baru keluar. Itu pun masih ada ramai 4 tahun tunggu tak dapat kerja sampai sekarang. Tak dapat kerja sampai. Cuba kita tengok time, masa, pengorbanan kita dan sebagainya. Adakah kita capai apa yang kita nak? Kan dia dah ada degree. Zaman dulu okey lah. Zaman saya dulu kalau dah keluar tu insya-Allah ada kerja. Zaman sekarang tengok penganggur berapa. Dia pun masih stay berbulan. Anda tengok kesian kalau tengok 20 tahun belajar. Sampai sekarang umur 24, 25 masih tak ada kerja lagi. Bila kita cerita buat bisnes tak boleh sebab mereka dah dipaku dalam kepala dia. Aku kena masuk U. Kalau aku ni dulu masuk engineer, aku nak teringin nak jadi engineer juga. Aku tak boleh. Saya dah bagi tahu kepada anda. Dalam proses kita untuk belajar, bukan penting kita nak jadi engineer ke apa. Yang penting adalah ilmu yang kita belajar di universiti, itulah kita perlu gunakan dia. Itulah yang membezakan kita dengan orang lain. Iaitu kita ada contoh, kita belajar kimia. Kita tahu dalam kimia tu, orang lain tak belajar peringkat tinggi. Kita ada gunakan ilmu tu. Bila kita dapat produk yang hebat, kita gunakan kepakaran kita tu untuk perniagaan.
Macam saya belajar fizik kan. Saya belajar fizik. Saya gunakan kekuatan fizik tu bagaimana dalam fizik tu ada cerita tentang otak manusia, apa kejadian dia. Jadi orang lain tak. Jadi saya tumpang kongsi je dengan anda. Ambil ilmu dah mana korek pada ilmu-ilmu situlah yang saya belajar dulu sikit-sikit. Jadi saya relate dengan apa target bisnes tu yang kita nak buat. Jadi di situ kita buat kelas, kita ajar. Jadi anda tak perlu belajar. Saya belajar sampai botak kepala untuk bidang bahagian mindset, bahagian apa tu semua insya-Allah dulu adalah sikit-sikit belajar. Jadi saya sampaikan kepada anda free apa? Saya tak pernah kena kelas saya kena bayar. Tak ada pun sebab apa? Saya rasa saya tak nak buang masa banyak anak-anak kita, kawan-kawan kita yang tengok video ini. Dia perlu ubah sedikit hal saja. Pengorbanan kita 20 tahun tu sebenarnya kita sabar. Di sini saya tunjuk anda dalam perniagaan untuk capai tahap untuk mencapai first 1 million dalam hidup, kita perlukan 3 tahun sahaja. 3 tahunlah kita pengsan. Dulu kita pengsan 20 tahun apa. Di sekolah berjalan kaki, pergi sekolah. Ingat dulu bawa beg tu, saya dulu sangkut beg sekolah tu buka dahi jalan. Dari rumah saya ke sekolah, 2 batu. Jalan pergi, jalan balik. Beg dia berat kan. Pakai kasut. Zaman dulu mak tak ada duit beli kasut plastik kan. Kasut plastik tu RM2.50. Busuk nak mampus kasut tu. Pergi balik. Lepas tu kita pergi balik tak apalah, kita jenis kita punya income semua mak bapak kita bagi. Tapi kita tak kesian kan mak bapak kita tu. Bekerja hari-hari bagi duit kita pergi sekolah. Esok dia pergi kerja, nyawa dia habis untuk kita sukses. Kalau sebab tu dalam motivasi saya bagi tahu, kalau kita tak faham, kita kata alah masa aku tak terbuang lah. Biasalah budak sekolah pergi macam tu. 20 tahun lagi biasa. Tapi anda kena ingat, apa yang jadi kat bapak kita luar biasa, yang tanggung kita tu. Mak kita tu luar biasa mereka. Mereka menghabiskan nyawa mereka untuk kita kerja setengah mati untuk kita pergi sekolah. Walaupun kita tak menilai siap sen yang dia bagi. Duit belanja kita pergi sekolah. Duit belanja. Apa masalah keuangan semua kita dera kat mak bapak kita. Mak tolong bayar tu. Ayah ni tak ada duit berhutang dekat orang. Berhutang untuk make sure kita sukses. Mak kita susah. Pergi jiran-jiran dulu. Pinjam duit ni anakku kat universiti. Anakku duk belajar. Dia tetap tak pernah kata kau balik je lah habis dah mak tak ada duit kau tak payah belajar. Mak ayah kita tak pernah kata macam tu. Dia tahu sampai dia berhutang cari untuk kita. Tapi kita dah belajar 20 tahun mangkuk, penakut. Buat sebulan 2 bulan pengsan. Kalau mak kita ada sifat macam kita tu, matilah kita ni. Gunakanlah saya kata time, masa mereka tu pengorbanan sekurang-kurang kita dapat kembalikan balik. Bukan kita nak balas, kita tak akan terbalas jasa mereka kan. Mereka memang powerful. Jadi kita bagi kita ada. Kalau dia tak ada, tiap-tiap bulan kita boleh sedekah untuk keluarga ayah. Niatkan untuk mak dengan ayah kita. Walaupun ayah bagi mak ayah tak ada. Tiap-tiap bulan. Macam mana kita dapat income macam itulah. Kita sekurang-kurang kita balas balik. Jadi di situ kita punya strength. Kita punya kekuatan. Jadi buang masa duduk main game apa tu. Kita kena berfikir dah sekarang. Pada anak-anak muda kena fikir. Pengorbanan tu akan menolak kita supaya jangan sekali kita rasa give up. Ini motivasi saya pagi ni sebelum bermula structure bagaimana road to sukses dalam masa 3 tahun tu. Yang saya dah buat video panjang lebar tu, tunggal langgang tu yang baca merapu-merapu tu, sebenarnya dia ada data di situ. Jadi permulaan dia kat mana? Saya nak mengalahkan sikap yang kuat kecewa, kuat merajuk, menyalahkan orang. Ni dia punya motivasi dia, benda yang merosakkan dia. Apa saja benda yang nampak susah, itulah topik utama dia dalam dia target untuk capai kejayaan. Kalau jual produk tu tak laku, produk tu rosak kotak, yang tu dia utamakan. Anda tengok dia akan cari masalah-masalah ni sebagai main point dia untuk lemahkan dia. Dia yang nak bunuh diri. Sepatutnya bila kita involve dekat satu benda tu, dia kalau dalam satu company itu sebagai hak kita yang mempertahankan dia. Tapi kita tengok berapa ramai orang berfikir terbalik macam tu. Jadi saya bagi tahu tadi pasal dia tak tengok tadi saya kata 20 tahun kita tunggal langgang. Kita sampai 4 tahun menganggur kita masih bersabar. Sampai nak kahwin, waktu sampai nak kahwin pun tak kerja lagi dah. Gatal nak kahwin ada dah umur 27 tapi duit tak ada. Nak kahwin pun tak boleh 20 tahun berusaha. Ini saya ajar anak 3 tahun je. 3 tahun yang nak capai benda tu. Seksa 3 tahun tu, seksa 3 tahun tu. Kalau kita struggle, fight betul-betul. Anda tengok insya-Allah dengan izin Allah tu. Kalau kita tak capai 100% pun, 75% tercapai. Kita akan boleh move kepada next year. Next following years. Untuk kita capai juga insya-Allah lebih daripada apa yang kita nak.
Tapi kita mesti mengikut step peraturan dia. Main point dia saya dah tunjuk tadi dah. Untuk Muslim tu, kita ada baca benda tu. Jadi bila kita kalah, untuk jauhkan daripada kita lemah semangat, kecewa dalam hidup, frust, give up, menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni, menyebabkan kita nak lepas, kita nak lega hati kita kan. Bila kita buat gagal kerana kita sakit hati. Jadi kita mula menyalahkan orang tu, celaka, dia tu lah punya pasal. Dia tu lah company ni lah punya pasal. Aku masuk company lah punya pasal. Bukan masalah tu. Kalau Allah dah titik kat situ, mati kat situ. Dah, kita reda, ampun, next, esok move terus, move terus, move terus. Kita tak ada, kita melalak pun bukannya ada faedah apa pun. Kita frust, kecewa pun, melemahkan kita buat apa. Sepatutnya kegagalan itu saya kata tadi, dia menjadi key point untuk kita bangun. Bangun. Kita tahu Tuhan itu Maha Adil. InsyaAllah dia baru uji kita sekali, 2 kali, 3 kali. Dia akan bagi juga sekali. InsyaAllah dia akan bagi kepada kita. Jadi itu tujuan dia apa? Supaya kita tidak give up. Motivasi pagi ni. Saya start awal pagi ni. Belum mula lagi pun ceramah saya. Ceramah saya belum bermula. Nak buang dulu tu tadi. Hak menyalah orang tu, merajuk, cari hal buruk. Yang herannya, 1000 hal kebaikan kita dapat. Tapi ada satu saja kelemahan yang jadi darah daging kebanyakan orang. Perasan tak? Anda perasan tak? Ada 1000 kebaikan kita buat contohnya. Satu keburukan itu akan musnahkan 1000. Jadi kenapa jadi macam tu? Dalam bisnes sama. Dia berusaha-usaha tiba gagal. Mungkin disebabkan oleh satu hal. Kerana satu hal itulah dia duk ingat dalam kepala yang akan menghilangkan semangat dia, menjatuhkan segala apa dan akhirnya dia jahanam, dia lingkup macam tu. Orang yang profesional, kita tahulah itu semua Allah tetapkan, aku reda sajalah. Kalau inilah aku punya halangan pertama, next, just continue, aku bersyukur je. Just do it. Just do it. Ini fighter. Terus belajar. Mesti aku ada kelemahan. Why? Kenapa aku harus begini? Aku tahu next kelemahan banyak aku buat. Kesilapan yang telah banyak aku lakukan. Reduce. Next. Kemana kita? Ke atas juga. Sedikit-sedikit. Walaupun orang laju, anda perlahan. Tapi anda tetap melangkah ke atas. Orang speed macam peluru. Anda speed macam motosikal pun tak apa. Anda speed macam basikal pun tak apa. Pelan-pelan nanti. Naik. Dia akan capai target. Itu main point dia. Jadi, anda jangan rasa give up. Anda rasanya. Dan jangan riak, jangan takut. Jangan ingat bila kita sukses tu, oh, aku pandai. Kalau terlintas benda-benda macam ni, anda tahu tak, nanti terbenam kita. Kita rasa bangga. Kita sepatutnya rasa bersyukur. Ingat, berbeza. Bersyukur dengan bangga ni berbeza. Bersyukur dengan sombong ni berbeza. Hantu yang lawan kisah bersyukur ni adalah sifat riak takabur kita tu. Bukan saya nak jadi ustaz belanda, tapi dia jadi satu key point untuk kita buat apa, susah nak jadi. Jahanamnya kita sebab sombongnya kita tu. Kita rasa kita hebat. Wahal rezeki itu memang Tuhan yang bagi. Doa kita, usaha kita, Tuhan takbur. Tuhan makbulkan. Jadi dia bagi kepada kita. Kita pula terasa semacam lain macam apa yang Tuhan bagi. Kita mula sombong. Siaplah. Saya bagi tahu pada siap. Sekelip mata dia tarik saja jahanam. Sebab tu saya bagi tahu kepada ini, bukan, dia ni memang real. Jadi kita sebenarnya kalau anda nak kekalkan semangat, jadi buangkan rasa sombong kita. Kenapa? Dan di situ anda tengoklah bagaimana rezeki kita masuk. Apa kita buat dia jadi mudah. Itu yang paling menarik. Jadi main point dia untuk kita capai itu bukan kerana kita hebat. Kerana produk aku powerful, kerana produk aku laku. Betul, memang betul dari satu sudut tu betul. Anda berfikir, tapi kalau Tuhan tak izin, tak lakunya produk tu. Tak suksesnya kita. Sebab tu, tapi dengan kita dapat tu, apa jadi pun insyaAllah, lalu saya pesan kepada diri saya, dengan kita semua, saya pun jahanam juga kan. Kadang-kadang rasa, kita kan manusia biasa. Tetapi, bila saya masuk, mentor-mentor saya bagi tahu, belajar, bersabar dan bersyukur. Jadi macam mana nak dapat kisah bersabar tu, bersyukur. Orang yang bersyukur ni, insyaAllah dia bersabar. Orang yang tahu kalau Tuhan dah titik kat situ, aku mesti reda. Sebab yang bagi tu Allah, Tuhan aku. Aku nak marah siapa? Bukannya orang tu buat. Dia pun gerak. Macam kita naik motor lah kan. Jatuh motor kita, orang langgar. Memang kita marah. Bongok, bahlul. Tapi kalau kita fikir baik-baik, siapa yang gerakkan dia naik motor? Kenapa masa sama? Bila kita keluar, baru Tuhan gerakkan dia. Supaya dia langgar kita. Mesti ada sebab. Jadi benda-benda ini sebenarnya bukan nak jadi ustaz, tapi bagaimana supaya kita faham dulu step pertama bila kita nak langkah capai sesuatu. Ini melibatkan juga banyak hal, macam pelajar sekolah nak jadi pelajar yang terbaik. Macam mana nak buat kita yang berusaha jadi terbaik. Dan contoh lagi satu, waktu kita bekerja.
Banyak orang bekerja untuk capai. Sebelum kita nak mulakan ni kan, itu dia. Ceramah tak bermula lagi tu. Kita bekerja dalam kepala setting kita untuk gaji saja. Untuk gaji saja. Sebenarnya kita memang kena bekerja. Kita tak boleh berhenti bekerja pergi buat sesuatu tentu hala dengan financial kita tak cukup dengan motivasi kita pun esok melompat berhenti kerja, esok jahanam kita. Sebenarnya waktu kita bekerja di situ kita kalau di kilang hak kita kerja ke di pejabat kita kerja ke di situ kita dapat belajar banyak. Kita banyak belajar. Kita kena jadi pekerja yang hebat. Pelajar yang terbaik menjadi contoh. Kalau kita tengok di situ ada satu sifu dia buat bisnes ni kita tengok dia sukses. Dia panggil kita kerja dengan dia kan. Jadi kita tunjuk contoh yang baik supaya dia tengok biar dia judge kita ni. Supaya banyak ilmu dan kita dapat tahu banyak hal di dalam bisnes yang dia buat. Esok kita boleh buat, kita dapat knowledge tu sebab kita tak akan dapat pengetahuan tu sepenuhnya, tidak akan. Tetapi kalau kita jadi pekerja yang baik, contoh kita pergi kerja datang awal, balik kita paling lewat dan kita anggap kilang tempat kita kerja tu macam kita punya. Disiplinnya kita dahsyat. Jadi kalau kita tengok owner kita akan tengok kita. Dia akan tolak kita naik. Dia akan judge kita tengok. Kenapa dia ni kerja begitu baik. Jadi ini bukan apa. Di situ kita akan dapat knowledge, pengetahuan. Ilmu tu anda tahu kita nak curi ilmu orang bukan senang. Nak dapat ilmu orang senang. Anda tengok dia suruh tanya dia jawab sepatah dua dia belah. Nak dapat orang explain satu step macam mana dia sukses kat satu benda tu dia bukan senang. Payment dia mahal. Anda tahu tertinggi yang saya pernah tengok satu paling tinggi lah setakat ni saya dengar $200,000 ke $300,000 satu hari punya ceramah dekat dunia. Orang tu pun masuk penuh orang. Kalau kita taubat lahung tak pergilah bayar RM300 pun dah. $300 beg aku pergi mengopi lagi bagus. Sebut RM30 beli beras lagi bagus masuk kursus apa aku pun tahu dia nak cakap apa kan. Semua macam tu lah watak kita. Sebab tu kita tengok majoriti kita macam tu saja. So bila kita dah ada semua tu asas kekuatan dalam diri kita tu, so next apa kita nak lakukan cikgu. Jadi tujuan ceramah saya pagi ni apa? Supaya nak hilangkan rasa give up, menyalahkan orang lain. Ada jadi penat semua tu kalau kita pegang betul-betul kita tahu semua tu dengan izah berlakunya mesti ada kebaikan dia. So aku sedang diuji bukan kerana duit aku dicuri, tetapi sebenarnya pencuri tu masuk kerana Allah nak uji. Aku sabar apabila duit aku hilang. Sebab kita pun banyak curi, harta Allah banyak kita curi. Kita pun penjamun tarbus juga. Kita orang curi kita baru sekali tapi kita curi Tuhan punya tu agak berapa banyak. Waktu curi, semua curi. Tapi kalau Tuhan pun macam kita agak kedekut, mampu kita lama dah jahanam. Kan? Jadi fikir macam tu, fikir positif. Dan memang benda tu positif pun. Jadi setiap structure yang kita nak buat, contoh anda ditemukan saya pagi ni kan, anda di video pagi ni, mesti ada sebab. Tanpa izinnya dia tak bagi idea kat saya nak cakap, dia tak bagi kekuatan kepada saya untuk cakap knowledge tu. Jadi anda pula tak digerak hati untuk dengar. Jadi benda ni walaupun nampak simple, dia semua ada sebabnya. Okey, itu habis barulah bermula ceramah saya pada pagi ini. Barulah saya bagi salam kepada anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, yang tadi tu anda ulang balik video tadi kalau yang datang lewat untuk preparation sajalah. Untuk prepare. So next saya nak bagi tahu kepada anda. Sekarang ni kita buat target. Okey, ini paling penting sekali. Structure yang kita bila nak buat sesuatu, dia ada syllabus. Anda kena ingat tu. Dia mesti ada syllabus. Jangan kita masuk buat sesuatu tu kita main hentam kromo je. Banyak orang dia try and error. Cuba dan cari error. Lepas tak kalau gagal pergi jumpa buat hal kedua, test and error. Test and error. Test and error. Dia ulang test and error tu bertahun-tahun dan dia merasakan itulah pengetahuan yang dia ada. Lepas tu dia duduk jahanam macam tu buang masa sampai ketua apa pun tak nak berjaya. Tapi bila tak nak berjaya pun buat bisnes apa pun susah nak jadi. Buka restoran tak jadi. Buka apa lagi, jual kuih tiaw goreng tak laku. Jual burger pun tak laku. Dia duk rasa benda tu betul, dia next duk buat benda sampai sekarang duk macam tu lah. Jadi punca dia kat mana? Dia tak pernah structure dia tak ada. Dia mesti ada darjah 1. Tadika subjek dia lain. Tadika kan 2 tadika subjek berbeza. Naik stage dia ada susah sikit. Naik darjah 2 dia susah sikit. Naik darjah 3 dia susah sikit. Tapi kita sebab kita dah faham darjah 2, so darjah 3 tu jadi mudah. Darjah 3 kita pergi darjah 4 sebab ilmu darjah 3 ada.
Orang darjah 1 susah nak pergi ke darjah 3. Tapi nanti saya akan jelaskan. Ada tak kes di mana darjah 1 pergi ke darjah 6? Boleh. Dalam ceramah saya pernah bagi tahu kepada anda dulu. Kalau anda boleh buat sesuatu apa yang orang lain buat, itu normal. Ingat tak ayat saya? Saya ada 2 hal. Buat apa yang orang lain boleh buat. Itu pun susah nak dapat level. Tapi, jika anda nak jadi orang yang hebat, buat apa yang orang lain tak mampu buat. Jadi kalau sekolah tu, habis darjah 1, terus pergi darjah 6. Kemudian anda akan faham darjah 5, darjah 4, darjah 3, darjah 2, darjah 1. Bila anda, walaupun anda sekolah darjah 1, baru darjah 1, baru darjah 2, baru masuk darjah 3. Tapi bila anda nak pergi darjah 3 tu, anda dah interest di apa? Di anda darjah 4, darjah 5, dia belajar sendiri semua sampai darjah 6. Anda faham pergi jumpa cikgu darjah 6 walaupun anda baru darjah 3. Bayangkan bila anda naik ke darjah 4, mudah tak? Subjek darjah 6 tu walaupun anda dah faham semua dah. Subjek 5 anda dah faham semua, tiba-tiba anda tetap juga kena masuk darjah 4. Tapi anda boleh kacang je benda tu sebab darjah 4, bila darjah 6 kita faham, darjah 5 terjadi mudah, darjah 4 terjadi mudah. Tapi nak naik daripada darjah 2 atau darjah 1 pergi ke darjah 6 kan sukar kan? Tapi apa yang kita kena buat? Nah, itu dinama step kedua yang saya beritahu. Satu, anda buat apa yang orang lain boleh buat. Itu biasa. Tapi kalau anda nak miracle, ada tak boleh? Tetap boleh lakukannya. Buat apa yang orang lain tak mampu buat. Baru anda champion. So, 2 kursus saya macam tu saja. Saya selalu bagi tahu topik tu. Penting. Penting topik tu bila kita nak buat. Jadi sayang masa kita. At least kalau kita tak tersehebat, tak mau tekan diri kita jadi apa yang orang lain tak mampu buat, lakukan apa yang kebanyakan jutawan lakukan. Lakukan apa yang banyak orang sukses lakukan. Kita lakukan, insya-Allah kita pun duduk di tahap itu. Tapi kalau nak jadi sesuatu yang keajaiban berlaku dalam hidup, bila kita dah pandai, lakukan apa yang orang lain tak mampu lakukan. Itu dipanggil miracle. Boleh tak kita lakukan? Tetap kita boleh buat. Yes or no? Orang darjah 3 kalau dia nak belajar darjah 4 sendiri, pergi tuition sendiri, subjek nombor 5 pun dia pergi tuition tanpa cikgu sebab dia belum masuk, tapi dia rajin, dia cita besar sampai darjah 6, dia habis semua subjek dan dia bila dia masuk darjah 4, dia dah A, kelas nombor 1, darjah 5 dia nombor 1, darjah 6 dia dah faham kelas 1, kelas 2 dah. Orang ni dipanggil lakukan apa yang orang lain tak boleh buat. So dia ada 2 stage dekat situ. Depend on you. Nak buat atau tidak. So benda ni ada tak berkait dengan main game, duduk berehat dengan benda-benda, sembang dengan benda-benda yang meraban. Jadi sebab tu masa kita habis kepada kita punya target. Apa tanggungjawab kita? Iaitu free time, free money. Kenapa perlu free time? Waktu kita nak dengan Tuhan pun ada, dengan keluarga pun ada, finansial kita boleh bantu ramai orang, kan miracle. Finansial kita lengkap. Kalau dapat macam ni saya kan best kan. Duit kita apa ya, masjid orang ni minta nak bantu, kita boleh bantu. Orang ni susah sikit, kita boleh bantu. Mak bapak kita boleh bantu mereka. Bila family duit banyak, orang family pun okey, hubungan keluarga pun banyak okey kan. Jadi masa kita bebas. So untuk kita struggle, free time, free money, kita perlu buat satu decision yang tepat. Memang kita dah masuk motivasi, kita dengar. Tetapi kadang-kadang dalam tu kita punya structure itu salah. Struktur yang kita buat tu salah. Dan kita macam saya lah. Anda buat struktur saya buat, ada salah. Banyak salah. Sebab tapi tak ada master, tak ada sifu dulu. Saya tak ada sifu sangat dulu. Main sifu pun paksa-paksa. Tengok orang pandai sikit, pergi belajar dengan dia. Dia ajar lah sekali dua bercakap. Lepas tu kali kedua dia sibuk. Kan? Jadi sifu tak ada. Susah sikit. Ada sifu kena masuk kursus. Saya pergi tengok. Jadi tapi benda tu saya record. Jadi benda-benda ni saya share dengan anda kan. Jadi bila kita nak capai itu, kita kena ada target. Okay, so saya kenapa dulu saya dalam video-video saya pilih networking untuk kita capai itu supaya saya duduk di satu tahap untuk bebas masa, bebas wang. Itu saja. Bebas masa, bebas wang. Dan Millionaire Club bagi tahu semua di dunia ni bisnesnya adalah networking. Apa saja dilakukan oleh mereka semuanya adalah networking, cuma strukturnya berbeza-beza. Ada yang pernah dan dia bagi tahu untuk capai sesuatu tahap tinggi. Dia punya modal dalam bisnes tu biasanya yang natural, iaitu kalau modal tu besar, untungnya pun besar. Saya pernah cerita dalam motivasi saya 4 keadaan. Kan? Untung kecil, modal kecil, untung kecil. Modal kecil, untung besar. Modal besar, untung kecil. Modal besar, untung besar. Dia ada 4 jenis.
Tak lari pada tu. Sebarang kesilapan, anda pergi tertongging kat 4 benda tu. Modal kecil, untung kecil. Itu natural. Ada kes tak modal kecil, untung besar? Ada. Modalnya kecil, untungnya besar. Ada modalnya besar, untungnya kecil pun ada. Contoh tu Petronas. Anda tahu tak, untung dia bukan besar mana? Kecil je. Tapi sebab dia volume dia besar. Modalnya modal kecil, modal besar, untung kecil. Tapi yang naturalnya modal besar, untung besar. Itu standard lah. Tapi miracle, modal kecil, untung besar. Itu paling dahsyat. Jadi anda nak modal kecil, tapi nak untung dia besar. Yang ni banyak jutawan buat tau. Jutawan semua buat otak dia. Mana dia start dengan modal besar. Mana nak cari modal besar. Orang yang buat modal besar ni orang yang dah sukses. Kita boleh buat pinjam bank. Apa nak bagi pinjam duit kita sampai berjuta-juta nak buat bisnes. Kalau kita tak ada satu benda yang di trust. Jadi majority semua orang start pada modal kecil, untung besar. Macam mana buat? Sebab tu saya pilih networking. Di mana saya pakai sebenarnya konsep dia senang je. Modal besar, untung besar. Tapi bila saya masuk satu kursus, saya ingat kursus motivator tu, dia bagi tahu saya clues-nya. Cara terbaik belajar berfikir, semua syarat-syarat tu kita kongsikan kan dalam video saya semalam. Untuk mencapai sesuatu tahap, contoh, anda sekarang nak pergi kepada stage tu. Nombor satu, anda kena berilmu kan. Berilmu ni maksudnya gini. Bila anda dalam networking, anda mesti ada susunan dia. Anda yang berada di posisi atas, make sure supaya anda punya rangkaian di bawah itu menjadi sifu. Anda menjadi sifu mereka. Itu syarat nombor satu. Kalau anda tengok, kita duduk di bawah, tengok kita punya upline kita. Upline kita lebih bodoh daripada kita. Apa macam? Tanya tak tahu. Tengok sifat sebagai kita ni, sebagai yang ada rangkaian ni pun, pemalasnya. Kalau ada training hilang, tak pernah ada wujud. Jadi hal-hal buruk tu semua ada kat kita. Ilmu tak ada. Agak-agak anda boleh bina rangkaian tak di bawah? Apa yang dia nak respect kepada kita? Kenapa perlu dia percaya kita? Satu hal pun dia tengok muka kita pun dia tak percaya. Jadi kebanyakan kita, dia tak nak fikir bab tu. Sebagai anda punya target yang besar, kita kena jadi master di atas. Master ilmu kita mesti lebih sedikit daripada kita punya jaringan. Mesti ada lebih. Supaya kita boleh mengajar, dia respect tengok kita, dia tahu kita, dia percaya menjadi kita bagi kita punya sifu, kita sifu dia ada masalah, dia boleh mengadu kepada kita, dia boleh minta bantuan kepada kita nak buat bisnes macam. Sebab konsep dalam networking ini sebenarnya kita berkongsi semua benda. Semua kita tak akan mampu untuk capai tahap jutawan ni jikalau kita, melainkan kita involve seorang-seorang dalam tu, tak akan jadi jutawan. Semua orang tak akan buat macam tu. Yang penting nombor satu, kita berkongsi ilmu. Bidang ini bidang saya, contoh bahagian ni saya. Anda tak perlu jadi ini, tapi anda ambil bahagian lain. Jadi bila kita gabungkan semua, dia saling melengkapi. Rangkaian kita bergabung dengan seluruh rangkaian, semua ada. Contoh, yang pandai speech, orang yang nak tunggu dia belajar jadi speaker berapa tahun? Nak bercakap dengan dindingnya berapa tahun nak jadi motivator? Nak tunggu ke bawah kita jadi motivator dulu berapa tahun? Jadi tak perlu. Kalau anda dah boleh ada motivator sana, gunakan dia. Gunakan dia. Orang ni memang master bahagian produk. Oh, dia tahu dalam produk tu ada apa, dia bijak dah apa semua. Okey, kita gunakan dia. Kita takkan nak masuk universiti, nak kaji kimia, nak buka cerita lagi berapa tahun nak kaya. Jadi kita kongsi ilmu dia, kita ambil ilmu dia ke situ. Lagi bahagian apa? Jadi semua tu kita perlu bentukkan pasukan. Itulah dalam ceramah saya. Apa pentingnya pasukan itu? Teamwork yang semuanya punya satu target untuk mencapai benda yang sama. Semuanya mau mencapai, katakan, millionaire. Semuanya nak mencapai kita income first 1 million dalam hidup. Jadi semuanya punya idea serentak. Jadi caranya kita bergabung. Siapa yang duduk atas, dia kena jadi master. Tapi kalau atas pun mangkuk, tanya pun tak tahu, muka batas hidung tak nampak, asyik duk cerita masalah aja. Jadi macam mana di bawah rangkaian kita nak percaya kita? Kita ajar pula ajaran sesat semua. Kita pula mengadu. Buat sekali baik kita duduk kat sini pula. Jadi benda-benda ni menggagalkan kita. Bendanya simple saja. Kan kita, company masing-masing ada khusus, ada apa. Hadirkan dia, hak mana kekurangan cantikkan dia, masuk dalam kepala kita. Kan senang je. Cuma kita pergi main-main. Dalam kursus pun duk main game, duk main WhatsApp. Kita, attitude kita pun dah out dah. Jahanam dah. Jadi sebenarnya pergi belajar, masuk ke ilmu. Tapi
Kita dah tanam dalam kepala, malas aku, alah susah aku, otak dah berkarat, dah tua dah. Jadi kalau kita ada cita-cita macam tu, kita masih agak cita. Kalau dah tua, dah rasa tak nak, jangan belajar. Tak payahlah mimpi nak jadi jutawan ke, tak payah. Kan? Anda tahu dah, kalau macam tu harap nasib ni macam tikam nombor ekor tak tak? 10,000 apa, 10,000 satu orang kena, nombor satu. Nombor ekor, seorang tu kena. 10,000 seorang, itu nasib. Dia harap nasib nak kena. Macam tikam nombor ekor nak buat apa? Kita nak bila ada knowledge, kita lakukan sesuatu. Anything happen, kita tetap tahu kaedah dan cara dia. Itu yang terbaik. Kan? Jadi, kita buat macam tu. Jadi, kita perlu bina rangkaian di bawah jaringan kita. Make sure kita ada ilmu semua benda kita cover. Sebab ini sama-sama nak jadi semua. Jadi, kita juga train kita punya group tu. Fahamkan dia. Dan dibantu oleh company, dibantu oleh rakan-rakan yang lain. Supaya kita nampak ini bisnes yang hebat apa. Kita memang dah tercapai pun. Contoh saya dekat Volten kan. Ni baju pun, baju Volten pagi ni VOL apa tu. Boleh terbalik baca. Volten boleh. Ni semangat tu. Bangun pagi pakai baju Volten dah. Power sungguh. Anda yang buat company lain, buat macam tu lah sikit. Barulah ada mandram sikit kan. Anda duduk company nak sukses. Kita buatlah company kita. Tunjuklah bukti ini kan. Orang daun tengok kita pun cerah ya. Macam mana dia semangat. Kita pun cerita masalah dia. Kita jadi top leader. Tapi kita nak cakap masalah. Dia dengar masalah tadi bersemangat, langsung hilang semangat. Kan bodoh namanya tu. Dia cerita masalah, kita tumpang tambah lagi. Leader-leader jahanam semua macam tu. Memang pun. Kalau dia mengadu apa-apa, kita tokok-tokok tambah lagi. Tapi dalam masa sama, berusaha untuk sukses. Kan gila namanya. Jadi sebab tu saya bagi tahu, jadi bentuk pasukan itu. Lepas tu, dah bentukkan pasukan itu, kita dah bentuk dia punya pasukan, dia tak dapat semua orang, kita tahu select berapa orang. Dalam satu rangkaian kita tu, kita kena tahu select. Yang mana betul-betul berpotensi. Dia bersungguh macam kita juga. Aku macam dia, dia macam aku. Siapa yang anda berjaya bagi orang faham tentang step untuk sukses ni macam mana. So, select lah 4 orang ke 5 orang. Di situlah duduknya kita discussion. Ingat, discussion. Berbincang betul-betul. Sama-sama belajar. Adakah sama-sama bincang tengok bagaimana gerakan. So, apa movement ke depan semua dalam perancangan. Ini dipanggil teamwork. Ada kan topik video saya? Teamwork. Ada kan? Sekarang ni saya susun sedikit je lah. Bentukkan pasukan itu. Jadi nak bentukkan pasukan, anda perlu lengkapkan diri kita dulu. Projek ini bukan projek 1,002. Projek ini projek juta. Tahu? Juta. Tahu tak juta tu macam mana? Contoh. Anda tengok. Kalau anda tengok dalam Volten lah. Anda jangan tersinggung pula. Anda yang buat company lain memang ada company lain pun hebat-hebat. Sebab saya faham Volten, saya ada di Volten sekarang. Contoh dalam video saya, satu hari income kita punya adalah top 10 kita tu biasa purata antara 2,000 gaji, 3,000 purata level satu hari. Kan? Satu hari tahu. Okey, katalah anda tengok baik-baik. Berbaloi dah anda belajar tadi saya kata. Semalam pun saya dah ulang kat video tu. Kalau 3,000 sehari, anda tengok, kita keluar universiti tadi 20 tahun belajar, kita pun start dengan 3,000 sebulan. 12 bulan, bersama 3 kali 12 berapa? 3 kali 10, 30. Jadi kita punya income 36,000. Betul tak? Kalau 3,000 gaji sebulan. Kalau 10 bulan, 30,000. 30,000 tambah lagi 2, 36,000. Cuba tengok baik-baik. Sebulan 3,000. Okey, kita yang duduk dalam ni gajinya 3,000 sehari purata. Jadi cuba anda tengok 12 hari kita kerja bersamaan 12 bulan orang lain kerja. Kita 12 hari. Agak-agak kalau 12 bulan kita punya income, dia bersamaan dengan berapa bulan dia punya tu. Anda kira sendiri tengok berapa tahun. Jadi adakah anda tengok untuk capai gaji 3,000 pun kita belajar 20 tahun di sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Tahu tak baru dapat 3,000. Saya buat kursus pada anda macam rasa perik, rasa susah, rasa nak cabut lari kan. Baru cerita basic saja. Anda perlu 3 tahun untuk kompres orang punya kerja 35 tahun. Iaitu income kita sebulan 6 hari
bersamaan setahun orang. Setahun kita kira sendirilah berapa puluh tahun, 35 tahun orang punya income. Jadi perlu tak kita belajar, perlu tak kita bekerja keras sebab kita compress the system. So kita kena fahami sistem tu dengan betul supaya kita nak compress, jangan tunggal langgang start darjah 1 pergi ke tingkatan 3, lepas tu patah balik tingkatan 2 pergi sekolah rendah balik. Lepas tu sekali lagi dia belajar, dia masuk yang hak universiti punya, lepas tu dia patah balik hak darjah 3. Ikut suka dia je. Mana dia nak boleh buat macam tu? Dia kena ada structure dia. Lepas tu jangan duk pakai kepala dia. Kalau kepala dia tu darjah 3 je. Aku cara aku begini, aku maksudnya dia duduk satu kelas je. Oh, darjah 4 tak payah, kita darjah 3 je. Jadi mana boleh macam tu? Step by step kena susun dia punya structure tu. Saya duk topik structure. Dia ada langkah tu. Jadi kita kena tulis betul-betul bersesuaian dengan target saya bagi kepada anda tadi kan. Minima 3 tahun pertama tu rasalah cash 1 juta. Anda nak buat macam tu. Jadi structure tu kena ada. Jadi kita lakukan. Jadi pengetahuan kita bina grouping kita tadi. Grouping tadi kita bentuk, kita punya teamwork pasukan. Sebab tadi saya dah ajar nak share ilmu. Dia ni ilmu apa? Dia ni bidang apa? Dia ni bidang apa? Kita duduk dalam satu pasukan. Daripada mereka itu juga, mereka akan bentuk pasukan-pasukan tu. Kita juga akan terus membantu bentuk lagi next pasukan. Semua kelengkapan yang kekurangan dalam grup kita berada di dalam pasukan kita. Dan pasukan kita semuanya kepala sama. Semua fighter punya. Semua faham tentang bisnes. Ini anda tengok. Inilah perbezaan yang anda akan berhasil nanti. Di mana kalau anda tengok. Kalau anda kata nak jadi salesman. Suka jual produk dan sebagainya. Kalau satu benda tu kita contohlah keuntungan kita tu RM100. Ada satu produk keuntungan dia RM10. Cuba anda tengok lah. Nombor satu kesilapan kita. Masa kan. Saya ini kenapa bentuk tembok tadi saya akan cerita bagaimana kita nak mengatasi masalah time tadi. Masa supaya dia cepat dan kita ramai boleh capai benda itu. Banyak millionaire capai di situ. Okey. Yang pertama sekali anda tengok masa yang kita tentukan tu kita perlu latih dia. Bentukkan masa. Sebab penting masa ni nombor satu. Kebanyakan orang buat silap. Dia jual produk harganya keuntungannya kecil. Dan dia buat jual sendiri. Contoh jual minyak wangi. Jual minyak wangi. Harga minyak wangi tu RM15. Untungnya RM5. Dia pun hari-hari jual minyak wangi tu. Pagi-pagi naik kereta pergi jumpa orang ni, pergi jual minyak wangi. Dia jumpa kawan-kawan dia pergi jual. Yang itulah dia fokus. Sebab apa? Dia kata apa? Murah orang senang bayar. Kan? Murah orang senang bayar. Betul. Tak salah. Kawan-kawan akan beli dengan mudah RM15. Tapi anda tahu tak? RM5 seorang. Padahal anda stop jual. RM5 tu pun tak ada lagi. Hilanglah. Esok nak dapat RM5 tu anda kena jual. Apatah saya ajar anda, kita jual satu produk yang untung dia RM50. Masa yang kita gunakan sama juga. Expense sama juga. Dia untung RM5, kita untung RM50. Itu cara bodoh. Nak hebat lagi, yang untungnya RM100. Pengetahuan tentang benda itu, produk tu kena lebih advance. Sebab dia punya volume, dia harga lebih tinggi. So, trustworthy orang pada kita tu, kita kena cari produk yang baik. Ada produk yang dia boleh untung RM200. Kan senang. Digunakan masa yang sama. 1 jam. 200. Jadi anda perlu buat satu hari, satu produk saja. Tiap-tiap hari target anda. Anda punya keuntungan, kalau RM200 sehari keuntung, kali 3,000, anda punya untung dah RM6,000. Satu bulan. Bersamaan 2 kali gaji orang lain. Tanpa buat sale. Oh, tapi susah lah cikgu. Benda tu mana ada orang ada duit. Kita dah setting kan. Orang tu belum beli. Kita yang set dia tak ada duit. Kapal terbang tu berapa harga? Anda pergi tengok. Orang, anda perasan tak satu orang? Benda jual mahal, mana ada orang ada duit? Dia yang tak ada duit. Bukan orang lain tak ada duit. Dia tak ada duit, dia ingat orang lain yang tak ada duit macam dia. Dia yang kedekut nak beli, dia pun ingat orang lain pun kedekut macam dia juga. Jadi belajar knowledge tu. Itu salah satu kaedah kita. Jadi bila kita buat bisnes, kita kena tahu produk tu harga. Sebab tu saya tak cari produk yang simple-simple harga. Saya suka cari produk tu memang berbaloi. Kalau dia bayar, paling kurang pun keuntungan dia, paling cak ayam lah. RM50. RM30. Kalau dia nak beli RM30, dia sekali beli banyak. Jawapan dia tetap aku untung besar juga. Kalau benda tu, contoh minyak wangi tu untung RM5. Sekali dia beli, sekurang-kurangnya 10. 5 kali 10 kali 50. Jadi kita pandai convey minyak wangi tu sekali orang guna 10. Ni cik boleh letak kat kereta, letak dekat rumah. Jadi convey dia supaya
Teknik tu mengubahkan time, masa tadi. Yang kita ubah tadi apa? Masa. Bukan kita ubah keuntungan. Anda kena ingat, keuntungan kita sebenarnya ditentukan time. Anda kata contoh tadi, kalau kita jadi jutawan. Jutawan kita tu kita dapat juga 1 juta. Tapi 60 tahun baru dapat. 60 tahun baru dapat duit 1 juta. Jadi berapakah nilai itu sebenarnya? Jadi yang menentukan dia punya hasil adalah time. Result itu ditentukan oleh time. Ingat, hubungan result dengan time itu penting. Yang menentukan kita punya keputusan tu adalah target. Target ditentukan oleh masa. Result, target, masa. 3 benda ni. Tulis kat situ. Jadi bila anda buat training dekat grouping apa semua, benda tu semua kena olahkan dia. Jadi anda tengok, bila kita cikgu jadi salesman boleh. Jadi salesman anda kena fikir keuntungan tetap. Walaupun 1 jam anda kena tahu target dia berapa. Sebulan anda nak 6,000 keuntungan. Jadi anda kena untung RM200 sehari. Banyak kaedah apa? Kita ada produk yang untung 100, kita boleh jual 2 kali. Yang RM15, kalau jual untung RM5, anda kena jumpa 4 orang lah. Seorang tu kena closing, jual minyak wangi tadi, seorang beli kena 10. Nak convince belajar ilmu tu macam mana? Jadi kalau 4 orang, 50 kali 4, 200. Okey, cukup aku punya sehari target, setiap hari. Dari 1 bulan, 6,000. Aku jual apa? Jual minyak wangi. Okey. Jadi macam tu contoh yang kita nak buat. Tapi bila masalahnya, bila kita jadi salesman macam, bila kita stop tak lakukan, ataupun bulan esok hujan, COVID-19 mari pula, habis jahanam kita kan. So untuk lakukan itu kita bentuk, nak mengatasi masalah, kita bentukkan tim pasukan. Berkongsi masa. Berkongsi ilmu. Di mana waktu kita tak jual, waktu di tempat kita hujan, ada tak jaringan kita di, contoh saya duduk di Kedah. Jaringan saya di Kedah, di Kulim. Saya duduk di Kulim, jaringan saya duduk di Kelantan. Hari itu dia yang move. Saya dapat hasil. Ada hasil saya. Kemudian ada juga jaringan saya di Sabah, Sarawak. Di waktu saya sibuk, mereka tak sibuk. Waktu saya tak boleh, orang ni boleh buat. Jadi rangkaian tu, kita tambahkan rangkaian tu dan make sure mereka juga menghasilkan apa yang mereka nak. Jangan kita seorang. So kita kena bantu seluruh rangkaian kita, benda yang sama, struktur yang sama. Supaya mereka juga menjadi milion yang sama. Di situlah anda tengok the main point untuk kita capai sesuatu. Kita boleh berkongsi satu, masa pun kita kongsi. Dulu aku kena kerja 12 jam, 16 jam, mula-mula start dulu kan. Anda perasan tak kalau kita buat network, bergerak network sehari. Tapi makin lama, masa kita makin kurang. Kenapa? Hasil yang sama tu dikongsi oleh, kalau contohlah, saya bagi tahu dalam video saya semalam. Kita perlukan sehari, mula-mula start dulu cikgu, hampir 20 jam sehari. Ada orang start. Tapi bila dia punya di bawah tu, mula bantu dia buat sale, kita berkongsi masa, kita tinggal lebih kurang 15 jam sehari. Kemudian tinggal 14 jam. Tinggal hasil yang sama. Lalas 1 jam. Sebab apa? Dulu kata saya perlukan 20 jam sehari cikgu. Jadi sekarang dah ada 20 orang kat bawah. Jaringan kita dah ada 20 orang yang tim sama dengan kita. So kalau mereka buat sejam, jumlah dengan kita tadi sudah jadi 20 jam. Begitulah dia sampai jadi 2 second saja. Akhirnya 0 second. Tiap-tiap saat kita punya income itu masuk. So structure itu yang perlu kita ada susunan dia. Nak buat macam mana. Itulah kursus-kursus. Cuba anda cek video. Anda tengok kalau dekat company macam Volten, dia ada proses tu di mana. So benda ini semua sangat penting. Jadi saya minta untuk video hari ini saya nak bagi intro saja. Lepas tu esok insya-Allah saya akan susun balik structure hari ini, susunan dia macam mana nak buat supaya anda yang dengar video saya rakamkan buat apa ke, itu hak anda sebelum saya padam. Saya sebab video saya ni saya tak letak lama-lama kan. Saya nanti biar semalam saya berapa jam saya padam lah. Jadi structure tu daripada mula tadi anda tengok memang penting. Itu semua main point dalam semua kursus yang saya tapis. Dan sampailah kepada tadi masa. Dan masa tu saya dah ada dalam video tu, campur-campur ada dalam video tu. Cuma structure nak lakukan dia tu apa cikgu. Esok tu nak buat apa pula. Nak lakukan apa. So saya akan masuk dalam next video lah. Next video. Supaya anda pun tak menyampah tengok muka saya. Anda pun ada kerja. Saya bercakap ni lama kali ni. So saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kawan-kawan yang ada dalam grup ni yang tak sempat jawab, yang anda tulis bagi salam kat saya tu. Dan
bulan yang mulia, bulan puasa ni buat yang terbaik. Setting yang terbaik, lakukan terbaik, kita sama-sama lakukan dan kita sama-sama sukses. Okay? So, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersambung kemudian.